Nampak dah doktor? Okey. Nampak. Okay. Jadi saya dah try Hermite interpolation lah. Lepas tu saya buat macam ni je doktor. Macam ni ke doktor? Dia punya coding dia. Saya rujuk yang saya dah bagi doktor tu. Tapi kenapa output awak tak jadi tu? Tak jadi, saya pun tak tahu kenapa dia punya dekat bawah dia je. Saya salah dekat coding ke ataupun kat blood plotting tu yang dia tak keluar. Saya dah tak tahu mana nak tolong katakan. Okay, benda awak boleh cerita sikit ke Hermite ni apa benda yang dia buat? Maksud doktor? Sekejap Maksudnya macam mana pengiraan Hermite ni dia buat kan? Untuk Hermite ya doktor. Sebenarnya saya pun macam confused sikit yang Hermite punya. Sebab yang saya tengok cara rujukan yang dia ajar, ada yang dekat internet ajar, macam saya kurang faham sebenarnya. Dia ada gunakan divided difference kan? Ada? Ya, divided Cuba difference. tengok. Awak ada internet kat situ? Ada? Ada. Cuba type Kejap, saya Hermite ada. interpolation. Ya. Saya ada cari. Ini. Saya tengok yang ni. Cuba pergi Wikipedia, Hermite Wikipedia. interpolation. Ini doktor. Okay, sekejap Sekejap. Hari tu awak guna apa Saya tak ingat lah. Hari tu awak guna interpolation apa? Yang mana doktor Lagrange? Hari tu awak buat Lagrange Sebelum ni Lagrange. Lagrange. Apa lagi sekejap aku tengok Kalau contoh dekat ni kan, dekat Wikipedia tu awak faham tak? Contoh? Wikipedia tu kan kalau awak scroll kat bawah. Yang ni. Lagi-lagi. Yang ni awak faham tak yang ni? Data dia ada kat atas tu. Dia ada evaluating the function and its to derivative to with. Tapi yang ni siap ada dia punya
Dia mula dengan function. Sekejap saya tengok. Try lain sikit. Okay. Sebabnya kalau kita tahu dia punya function, apa kita nak buat interpolationnya macam ni kan. So dia kata diberi function fx equal to x power of 8 X. Tinggal plus 1 kan, x to 8 plus 1, kemudian bla bla bla, so buat interpolation kan. Tapi kalau kita dah tahu apa kita nak buat interpolation kan, kita guna je lah function. Betul. Contoh je lah. Okay, sebab kalau kita dah ada, of course lah kita boleh dapatkan dia punya apa ni, terbitan pertama kan, first derivative, second derivative. Tapi dalam banyak keadaan kita tak tahu pun sebenarnya kan. Kita dapat point, dia bagi kita point pasangan x dengan y, kemudian dia minta kita cari polinomial yang paling sesuai untuk dia lah kan. Betul. Kesawak ni kejap ya. Kau punya Lagrange punya ketemu dia tak ada bagi contoh yang pakai tangan ke Syafiqah? Maksud doktor macam mana? Contoh yang guna pakai tangan. Contohnya macam dalam ni kan, yang di Wikipedia sekarang ni. Kan ni contoh yang pakai tangan lah, awak boleh guna tangan kan sendiri kan, calculate. Betul. Kan. Iya, tapi betul. Yang ni dia berbeza sikit sebab dia ada derivatif ni. Kita tak nak yang macam ni lah. Oh, tapi yang saya cari, yang macam yang saya jumpa semua yang banyak dia kata memang ada derivatif semua ni lah. Macam ni. Sebab kat sini dia mula daripada dia punya function. Kalau yang tak ada function. Oh, maksudnya tak ada function, just point je tu je doktor? Dia data je kan. So dia ada x dengan fx dia. So macam dia nak buat termite. Oh, saya cari lagi tu. Awak kena calculate pakai tangan dulu. Dapat tu, baru awak boleh buat pakai coding lah. Oh, okay. Nanti saya cuba cari balik lah yang point tu je doktor, macam tu kan? Daripada point. Dia akan guna divided difference tu. Dia mesti akan guna divided difference tu. Yang table tu. Macam ni, okay. Saya tahu. Tengok dulu kan. Macam yang awak punya ni, awak guna example yang mana? Dalam coding awak ni, Python. Dalam coding Python awak tu, awak guna contoh yang mana? Saya pun macam, dia macam ni. Dia contoh sama polinomial ni. Lepas tu yang saya bagi link dekat doktor, yang mana tak saya punya? Yang ni ya? Link ini ya? Yang bagi ni. Ikut bawah ni macam ni. Betul, saya macam ni je ke? Betul je. Saya dah jadi blank doktor. Awak tengah tengok balik contoh dia. Dia tak bagi contoh kan. Dia tak bagi, dia just cerita je. Sebab awak kena tak faham juga sebab nanti awak nak tulis dalam thesis awak. Lepas tu satu lagi doktor, kalau dalam penulisan kita kena terangkan macam mana kita dapat. Maksudnya dengan contoh macam, contoh saya punya ni kan, contoh macam ni, and then macam kita kena guna coding ni tapi terangkan dalam bentuk words, macam tu ke doktor? Yelah. Kan? Nanti orang tak faham kan. Okay. Terangkan macam nak dapat. Macam basically bukanlah derivation, kalau boleh lah derivation, tapi maksudnya formula dia tu macam mana kan. Bukan hanya bagi macam ni je. Kalau bagi macam ni tak cukup dah. Semua orang tak faham kan. Benda ni kan? Nak buat apa, awak bagi saya kan. Saya tanya awak guna apa, awak bagi saya yang ni. Saya tengok saya nak buat apa ni kan. Kalau saya tak tahu lah. Kalau saya tahu okey lah. Tapi kita kena anggap orang tu tak tahu. Okay. So awak try dulu guna tangan.
Kan dalam masa ini Rabu dan Minggu ni lah cuba. Kemudian dapat pakai tangan, insyaAllah lah nak pakai coding tu dah tak susah mana kot. Okey doktor. Okey boleh. Okey, thank you doktor. Okey. Okay, terima kasih Syafiqah. Afiq. Terima kasih. Maaf Afiq, saya tak perasan lah yang awak hantar email tu. Afiq. Ya doktor. Saya tak perasan lah yang tu. Awak dah settle ke benda tu? Macam tu lah doktor. Saya punya Saya punya yang tu yang apa? Yang saya kurang faham tu doktor, ada satu part coding tu. Saya baru buka laptop doktor. Tadi saya shutdown doktor sebab dia macam berat. Saya baru dapat buka sekarang. Maaf doktor, lambat masuk. Tak apa. Saya baru buka doktor. Kenapa ni? Doktor boleh orang lain dulu ke doktor? Sebab macam lambat doktor. Saya punya mau buka doktor. Maaf doktor. Tak apa. Siapa ni? Adibah dulu. Okey, boleh doktor sekejap saya share screen. Sekejap mana? Nampak dah ke? Nampak. Okey, doktor, saya dah try untuk Jacobi dengan Gosidel. Lepas tu saya bandingkan yang tersirat SOR ni kan 1.00 sama dengan Gosidel. Dah dapat lah. Dah dapat. Tapi dia macam dia punya error dia tu besar lah. Dia tak macam yang saya ikut yang contoh Mazlina punya ni. Dia punya kalau kita guna SOR, Gosidel ni dia punya error ni sangat besar. Kenapa? Boleh run tak? Kejap, saya run Jacobi. Ni Gosidel. Sekejap saya tengok sekejap. Yang tadi, ni Gosidel lah. Yang ni ke error yang besar tu? Tak ada. Sekejap doktor, apa? Okey, apa je doktor? Yang besar tadi error yang mana? SOR SOR. SOR kalau SOR kalau saya buat 1.00 samalah dengan Gosidel ni. Kalau ikutkan yang Mazlina punya dulu ni, dia punya error dia jap. Sikit je, 0.001. Kalau guna yang saya punya Gosidel 0.001. Boleh plot tak? Plot, boleh je. Saya guna Mazlina punya ni Kalau nampak bentuknya lebih kurang sama, ialah mungkin betul. Okey. Kenapa dia bertindak? Kena padam dulu kot. Tapi bentuk dia adalah bentuk dia kan, betul tak? Sorry, saya punya internet tak stable sangat, saya tutup video. Okey. Kalau awak kena ubah step size. Cuba awak tambah step size, maksudnya awak awak tambah bilangan interval lah, so awak kecilkan. Tapi 500 besar dah sebenarnya. Cuba try 1000. 1000. Nak apa? Ada beza sikit lah, dia punya area dia berkurang sikit.
Kalau Jacobi macam mana? Jacobi okey Jacobi pun, sekejap. Saya cuba run. Lagi teruk Lagi teruk. Tapi memang logik lah kan. Jacobi lagi teruk. Kebiasaannya lah. Lupa pula. Mungkin sebab yang Madlina tu dia guna kaedah, dia tak guna kaedah macam awak ni kan. Dia kira terus macam tu je biasa. Kiranya untuk Gauss Seidel dengan SOR dapat output yang sama Kalau saya gunakan untuk SOR-nya, kalau saya gunakan omega 1.00 akan dapat nilai yang sama. Kalau guna nilai lain? Nilai kalau SOR, kalau saya buat 1.10, sekejap. Sebab kalau satu baik guna Gauss Seidel kan macam tu lah. Akan dapat nilai yang cantik lah. Dia setara dengan analitik. Okey tu. Kot. Biasa. Ini sekarang ni N sama dengan 1000 500 bukan. Yang ni N sama dengan 500. 500. Yang tadi tukar. Tukar kat sini dekat Gauss Seidel. So macam boleh compare lah kan. Sebenarnya kalau tengok CD kan, CD tu 0.5 je. So 0.5 sekejap. Sorry. Awak pergi dekat, cuba pergi dekat Gauss Seidel tu. Kan? Sekarang ni awak ada dua benda tau. Awak ada delta X dengan delta T. Kan? Sekarang ni awak ubah delta T, awak kecilkan. Kan? Delta T tak semestinya awak kecilkan pun. Yang paling penting adalah kecilkan delta X tu. Maksudnya M tu, rather than guna M sama dengan 10, awak boleh cuba gunakan M sama dengan 100. So N tu awak ubah balik. N tu awak guna 100 pun tak apa saya rasa. Sekejap. Saya try kan? 500 ni. Dan ni M ni saya ubah 100 Cuba ubah 100. Okey. Okey, tu dah keluar. Macam lagi lagi teruk. Kenapa lagi teruk? Number of interval sebab dia delta X 0 sampai 1. Tadi 10 delta X 10. Kalau awak pergi dekat ni kan, awak padam balik. Cuba awak pergi dekat bawah kan, dekat plot tadi, plot punya code. Bawah kan. Yang mana satu yang 104 ke 105 yang numerical? 105 kot. 105 kan. R tu kan dia ada R. Betul kan? 105 tu yang numerical punya. Jauh. Sebab dia U kan. U pada masa Kat sini ya ni. U pada masa N. N adalah tadi, N adalah 500. N adalah 500 masa yang tak lahir. Betul lah kot? Okay, cuba kalau R tu kan dia ada R dash 105 tu, awak buat R kemudian dash tu awak tukar X, boleh tak? Dash tu tukar pada X. Ataupun buat O je. O. Macam ni ke? Sebab saya nak tengok dia punya point dia. Okay, plot. Okay.
Oh, berangka yang tinggi. Kenapa analitik? Kalau awak buat, kalau tukar balik 10 tadi boleh tak? Bukan N, apa Boleh? tu? M. M tu. 10. Analitik. Oh, jadinya yang berangka ni dia lebih. Kenapa Saya fikir, tadi saya silap lah. Saya fikir yang analitik yang jauh. Saya fikir analitik yang jauh. Lepas tu yang berangka ni dia makin tinggi. Saya rasa macam ni. Boleh tak awak pangkar? Sekejap. Awak ni. Awak number of interval 10. Boleh tak awak kecilkan, nombor 23 tu, kan? Masa tu kan, rather than 500, awak buat 50 je. Okay, cuba run. Analitik berangka. Okay, tak apa. Kemudian padan balik, M tu, M cuba buat 100 dulu. Masih lebih lagi. Kenapa cuba buat 1000. Lama sikit Sebenarnya ni persamaan, ni adalah persamaan resapan kan? Persamaan resapan. Lepas tu saya tahu bahawa persamaan resapan memang dia akan tak stabil. Kalau dia caranya kalau nak stabil, M kena besar. Bila M kecil, bila M makin kecil, N kena kecil juga. M1000, M50. Tadi 100 100. Jadi kalau kita kecilkan dia, cuba buat 10 boleh tak? M sama dengan, bukan 10. Katalah M sama dengan 20. M sama dengan 20. Tak apa, boleh pergi kat Jacobi tak? Boleh. Ya, awak ada backup ke file ni dah berubah ni? Tak apa. Ubah atas ni je kan? Kat sini, kalau awak run tadi. Yang doktor, yang Jacobi tu kan? Kan yang kalau inverse tu, kan kalau ikut apa yang ada yang pernah doktor bagi kita kan, kalau inverse kan sebenarnya satu per diagonal kan, matrix diagonal tu. Bila saya buat tu, kalau saya run, dia akan keluar output none, NaN. Mungkin ada elemen diagonal yang kosong kot. Kalau kosong, dia dah jadi determinan kosong kan? Saya takut dia macam ada elemen yang kosong, jadi 1 bahagi kosong dapat apa Rasanya tu tak apa tu nanti lah. Boleh tak awak run balik yang ni 10 kan, 500. Okay, yang ni analitik. Saya pasti kenapa dia tinggi ya? Kalau yang ni boleh tengok yang Mazlina punya tak? Boleh jap. Buang dulu.
Dia macam cantik. Kan ada silap mana-mana. Tapi SR tadi okey kan? Kalau saya pilih Omega 1.10 lah. Cuba kan pergi SR ni, awak naik atas. Cuba dia punya time ni. Let's say saya nak buat M sama dengan 20. Sekejap. Besar. Jadi tak cantik. Pendek juga ni. Jadi macam dia saya tak pasti lah kan. Cuba check balik, betul ke tak awak masukkan tu elemen-elemen tu. Okey. Basically kan, kalau awak perasan dalam rasa yang Marina punya tu, kalau nanti awak hantar semua kod ni, 4 ni pada saya. Okey. Kalau awak perasan Marina punya tu kan, dia kata, saya ada apa yang panggil sebagai CFL condition. CFL condition tu dia bergantung pada delta T dengan delta L. Delta X. Persamaan diffusion equation. Saya buka sekejap. Mana ni? Saya tengah cari CFL je. Ada. Saya share saya punya screen. Okey, boleh jap. Okay, harap boleh nampak saya punya screen. Nampak ke? Boleh nampak. Nampak ni kan. Kalau perasan CFL condition ni kan. Ini persamaan resapan. Maksudnya kalau ada betul kan sama. Ini convection. Sekejap je saya tengok persamaan resapan. Ni. Mana CFL dia? Ini samaan, ini persamaan resapan. Kemudian kat sini dapat macam ni. Kemudian kalau kita tulis, saya tak ingat sangat. Kita ada delta T. Kita ada cek sini kan. Mana hitam. Tak boleh tulis sekejap. Okey. So kat sini delta T less than 1/2 nu x squared. So macam mana delta T bagi 2 delta T bagi delta jangan salah pula. Boleh. CFL condition, diffusion equation.
ni CFA condition juga, tapi ni untuk persamaan convection atau advection equation. Kalau persamaan diffusion saya tak jumpa pula kat mana. Tapi macam ni lah, basically macam ni lah. Dia nak cakap, saya yang ni lah, dia kata C ni iaitu A ni datang daripada depan ni, delta T dah bahagi delta X kan. Jadi dia nak kata yang kalau awak nak dapatkan result yang stabil, awak punya C ataupun saya boleh tulis C A delta T delta X mestilah kurang ataupun sama dengan 1. Jadi kalau awak, dengan kata lain, delta T dengan delta X ni kena proportionate, sama. Jadi kalau delta X meningkat, kenapa delta X meningkat? Delta X meningkat sebab M awak, delta X delta X menurun, dia makin mengecil dia punya interval tu. Sebab apa? Sebab M makin tinggi. Kan daripada 10 awak tukar kepada 20. Kan? So ada kat sini, katalah ni kosong, ni 1. Kan? Ni adalah delta X kan? Yang 1, 2, 3, ni adalah kita punya N, bilangan interval. N number of interval. Jadi bila awak naikkan, NN. Bila awak tambah bilangan interval, maka delta X makin kecil. Kan? So sama juga delta T. Delta T dia akan menurun bila N meningkat. Maksudnya makin banyak, kalau T awak daripada 0 sampai 0.5, lagi banyak bilangan ni, N, lagi kecil delta T. Jadinya, apa nak buat adalah, untuk dapat result yang better kan, ataupun more accurate result, selalunya awak akan kurangkan delta X. Kan? Awak akan kurangkan delta X, cara dia adalah awak kena naikkan M. Dan makin banyak point, daripada 10 awak naikkan ke 20, 30. Kan? Tetapi, bila awak kecilkan delta X, ini makin kecil. Kalau delta T tetap, constant, let's say ni adalah C, kan? Tetap kan? Bukan C. Ni tetap, yang ni makin kecil, maka hasil bahaginya akan makin besar. Jadi dia akan violate yang satu ni. Sebabnya bawah ni makin kecil. Let's say ni 5, yang ni 2, awak dapat 2.5. Kan? Tetapi let's say 5 bahagi 1, awak akan dapat 5. 5 bahagi 0.5, awak akan dapat 10. Kan? Bila awak ubah yang bawah, denominator kan, penyebut, atas yang awak kekalkan, maka hasil bahaginya akan makin besar. Jadinya, sampai tahap dia akan violate CFA condition ni. Jadinya, cara lain, jadi alternatifnya, nak buat cara mana? Bila awak kurangkan delta X, awak kena juga kurangkan delta T. Kena juga kurangkan delta T. Dengan cara awak tambahlah bilangan point dalam N. Kan? Tapi ini untuk persamaan advection, persamaan persamaan advection lah kan. Sebenarnya apa kan. Tapi kalau persamaan sebenarnya persamaan diffusion lagi teruk. Hopefully ada kat sini. Persamaan resapan lagi teruk. Maksudnya bila awak kurangkan, dia seolah-olah macam bila awak kurangkan X, delta X sekali, awak kurangkan delta T 2 kali. Jadinya hopefully ada kat sini, saya nak tunjukkan. Okay, ni dah persamaan resapan dah. Yang ni. Set condition dia. Jadi kat sini, dia lagi stringent kan. Lagi kat sini delta T bahagi delta X kuasa 2 kena kurang daripada, selalunya dia gunakan setengah. Kan? Jadinya kalau awak kurangkan delta X, ni, bila awak run code, awak gunakan M sama dengan 10. Kan? Bila dapat result lah. Result okey. Tetapi dia tak accurate kan. Awak nampak dia ada
perbezaan dengan data sebenar kan, daripada penyelesaian tepat kan. Katanya kalau penyelesaian tepat macam ni, mungkin awak dapat macam ni, ada gap kan, so nampak tak accurate. Ini cara dia nak accurate, awak akan kecilkan delta X kan? So to get better result, awak akan delta X, awak akan turunkan dia. Jadi makin banyak point dah, makin banyak point. Kalau interval tu macam ni, mula-mula, so awak tambah makin banyak point kat sini. Jadi dapat makin banyak titik lah. Tetapi bila awak kurangkan delta X, awak imagine lah bila awak kurangkan sekali, kemudian delta T ni kesan dia adalah kesan dia di kuasa 2 kan. Jadi delta T ni kena kurang lebih banyak lagi. Let's say awak mula macam ni let's say delta T awak next page macam mana saya nak pergi, ni kot next page okay. Let's say awak ada delta T, awak ada 0.2 ataupun 0.1 kan. Kemudian delta X awak adalah let's say 0.1 juga kan. So delta T bahagi delta X kuasa 2 adalah 0.1 bahagi 0.1 kuasa 2 kan. Yeah. So awak dapat 1 bagi 0.1 betul. Let's say dia 0. berapa? Berarti 0 point kan jadinya. Tak salah kita tak payah guna point, kita guna let's say 0.1 adalah 1. Kan. Delta T adalah 1, sorry saya salah sebut. So delta X adalah 2. Kan? So kita dapat 1 bahagi 2 kuasa 2 adalah 1 bahagi 4, 0.25. So dia memenuhi ni kan. So kata ni macam besar sangat delta X ni 2 kan. So macam tak accurate. So awak kurangkan, let's say awak kurangkan delta X sama dengan 1. So delta T nak ambil berapa? Kan? Kalau awak kekalkan delta T sebagai 1, so awak dapat delta T, delta X kuasa 2 dapat 1 bahagi 1 kuasa 2 iaitu 1. Kan? So ni dah lebih besar daripada setengah. 1/2. Kan, yang ni kurang daripada setengah. So tak boleh pakai. So delta T awak kena kecilkan. Kalau ni, awak bermula dengan 2. Awak kecilkan separuh jadi 1. Kan? Yang tadi awak 2, aku nak kecilkan separuh, 1 kan. Then tiba-tiba dapat result yang teruk macam ni kan. Dia dah tak satisfy ataupun fulfill secara condition. Kan? So awak kata kalau ni kurangkan separuh mungkin kalau kita kurangkan delta T separuh pun okey kot kan. So maksudnya kat sini let's say awak kata kalau 1 mungkin let's say kita gunakan 0.5. Boleh tak? Kalau 0.5 kita tengok. So 0.5 bahagi 1 kuasa 2 kan. So dapat 0.5. Okay, ni just nice saja. Kan jadinya tapi hubungan ni tak linear tau. Sebabnya kalau awak kurangkan lagi, awak akan tengok bila awak kurangkan let's say awak ambil tadi 2 kan, 1 mungkin awak ambil delta X 0.5 kan. So delta T nak ambil berapa kan. So kat sini 2 bahagi 4 0.5. So 1 bahagi 4 mungkin 0.25. So kalau kita buat delta T, delta X kuasa 2 dapat tak 0.25 bahagi 0.5 kuasa 2 kan. Sekejap ya. Dapat 1. Dapat 1 dapat 1 kan. Betul. Kan jadinya kat sini dia dah tak memenuhi. Tak menepati. Jadi dia bukan linear. Kan jadi awak kena kurangkan, kalau yang ni 2 bahagi 4 0.5
Untuk satu ni awak tak boleh bagi 4, awak kena bagi, mungkin kena bagi 8. Jadinya makin banyak pengurangan delta X, makin banyaklah pengurangan T, delta T awak kena buat. Ataupun dengan kata lain, jika awak tambah M sekali, N ni mungkin awak kena tambah 2 kali. Faham. Maksudnya M awak naikkan 10 ke 20. N mungkin awak kena naikkan daripada 500 ke 1,500. Sebab hubungan dia tak linear kan. Untuk resapan persamaan dia yang ni. Ni CFL condition tu yang disebut dalam thesis tu. Okay. Nanti awak cuba tengok juga, anyway awak punya coding tu kan. Apa masalahnya? Sepatutnya kalau awak kecilkan, dia lagi tepat. Tetapi saya rasa mungkin bila awak kecilkan tu tadi, maksudnya awak tambah M kepada 50 kan. Kan? Apa jadi kan? Apa jadi bila awak run tu? Bila awak run, bila CFL not satisfied, maka kod awak akan kata, kod awak akan unstable lah. Unstable solution. Ataupun setengahnya dia akan panggil blow up. Solution tu, calculation tu akan blow up. Maksudnya dia akan bagi nilai sangat besar. Yang penting 0.1, 0.2, tiba-tiba bagi awak perkiraan bagi jawapan 1000, nombor-nombor yang sangat besar lah berbanding dengan jawapan yang sepatutnya. So mungkin, saya tak tahu lah, mungkin dalam masalah awak tu mungkin ada beberapa isu lah. Kan? So kat sini possible issue. CFL. Mungkin CFL it's not fulfill kan ataupun satisfied kan. Kedua, mungkin error lah kan. Ada error input awak. Saya rasa yang tu. Jadi kalau CFL ni selalunya kita ambil delta X yang besar sederhana lah, macam 10, 20. Kalau kita ambil delta X, ambil yang size sederhana betul lah kan. Maksudnya 0.1 macam tu lah. Maksudnya kat sini M awak 10 ke, atau 10 tak tepat sangat, mungkin buat 20 ke. Kalau awak ambil M sama dengan 100 kan, jadi delta T awak jadi kena 1000 sebagai contoh. N sama dengan 1000. Jadinya bila awak macam tu, beratlah komputer awak nak kira banyak-banyak kan. So dia N dengan M tu dia just tak it's nice. Perlu ke, paling banyak pun 100, 200, 50. Tak payah buat sampai 1000, nanti panjang sangat. Lama sangat calculation dia. Kecuali kalau awak test memang dapat. Maksudnya bila delta T tu sangat kecil, N tu kena N sampai 1000. Test yang lain tak boleh, yang dia boleh. Mungkin lah kot. Kan? Jadi kalau dalam kes ni, kalau awak dah dapat, kan awak ada M dengan N, N sama dengan 500, result okey. Kalau 500 okey, sepatutnya kalau awak naikkan N sampai 600, 700 pun dia tak ada masalah. Kan? Sebabnya kita tengok kat sini lah, syarat yang kat sini. Once kita pasangan ataupun combination delta T dengan delta S sudah memuaskan ataupun memenuhi CFL condition ni, so bila awak kurangkan yang atas ni even more, ataupun awak tambah dengan kata lain, awak tambah N lagi, kan dia masih, of course lah kan, bila awak kurangkan yang atas mestilah dia akan memenuhi persamaan ni. Kan? Okay, jadinya dengan kata lain boleh gunakan delta T ni, ataupun dengan kata lain boleh gunakan N ni setinggi yang mungkin. Cuma of course lah dia akan melibatkan awak punya komputer awak lah. Okay. Saya tengok yang tu isu tu. Okay. Faham? Tapi tu tengok jugalah, takut ada coding yang problem kan. Okay. Doktor, kalau saya nak finalizekan macam saya selesaikan isotropic 1D gunakan 3 iterative method ni boleh tak? Maksudnya Jacobi. Saya okey lah kot kan. Jacobi Gauss-Seidel dengan SR.
Kemudian awak cakap pasal, jadi kalau awak nak bandingkan, nak bandingkan, awak kena gunakan N dan M yang sama untuk setiap method kan? Kan? Bila guna N dan M yang sama untuk setiap method, awak nampak yang mana, awak nampak yang mana yang bagus kan? Macam kes Cik Aisyah punya itulah. Okay. Saya forward kat awak yang tadi tu, kat chat box tu saya letak. So contohnya kan kalau macam masalah saya ni, kalau dia berdasarkan CFL ni, so nanti dalam metodologi tu saya kena letak lah kan pasal CFL ni ke macam saya tak pasti lah sebab metodologi kaedah boleh kot awak cakap lah pemilihan delta T dan delta X ni mestilah memenuhi CFL condition ni panggil apa syarat CFL kan. CFL ni nama orang ni, Coren Lewis dengan apa dah. Okay. Boleh kot sebut. Mungkin dalam ni pun boleh sebut juga kot. Saya tak tahu dalam kan boleh ke kot ni saya rasa. Awak macam mana? Kalau macam Mas Zina lepas tu kan kan dia pilih apa tu M dengan N tu, dia maksudnya dekat mana dia rujuk maksudnya faham tak? Macam memang dia memang sebelum tu dia ada baca lah, dia tak, maksudnya dia aware lah, dia sedar tentang CFL condition ni, cuma dia tak masukkan dalam thesis kot. Ke dia ada masukkan? Maksudnya yang dari formula-formula tu macam yang tadi tu. Rasanya macam tak nampak, rasanya macam tak ada, tapi dia aware lah sebab saya ingat masa dia run tu dia kata dengan saya macam result dia blow up kan, result dia macam pelik. Saya kata dengan dia okay, ni sebab CFL condition ni, saya kata jadi awak cuba kurangkan delta X, tu kurangkan delta T, tapi gini lah, tu dia cubalah. Okay. Okay, tu je kot doktor. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Okay, 2 orang. Okay. Afiq. Ada Afiq. Afiq tengah bercakap ke? Tak dengar suara? Okay, kalau tak ada, kalau Afiq tak ready lagi, Nari Kemal. Aisyah last Doktor? Okay. Berkenaan dengan hari tu punya coding, sekejap saya tunjuk Dah siap dah, bukan dah siap, maksudnya dah dapat sama. Okay. Saya tunjuk. Nampak doktor? Okay. Nampak, okay. Ni. Yang ni table dekat dalam nota. Result dia. Ini guna ni Poisson Poisson. Okay. Lepas tu yang ni saya dah run balik. Yang hari tu salah dekat line ni doktor. Exact solution dia tak tukar. Sini saya dah betulkan. Tu bila run, table dia sama. Tengok jap, boleh X, sekejap awak ada XI, YJ U. Sekejap ni Poisson maksudnya Poisson. Boleh buka yang buku nota tu punya. Dia cuma pilih certain tempat je kan. Sorry, dia ada I dengan J. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 kali 1, 2, 3, 4, 5.
Dia 5x4 dia punya tu matrix dia punya apa domain dia tu. Dia di kertas 5x4 Yang mana doktor? Boleh tak awak scroll ke atas sikit? Boleh. Sebab tengok I sampai 5 kan, J sama dengan okey. N sama dengan 6, M sama dengan 5. Jadinya use the Poisson finite difference method which N equals to maksudnya kat sini dia ada saya tak pasti dia start daripada berapa. Boleh tak awak scroll ke atas sikit? Saya rasa dia start N sama dengan kosong kan? Start daripada kosong dia punya index dia. Start dari kosong, tak salah saya. Okay. Sekejap saya share screen saya boleh? Boleh. So N sama dengan 6, N sama dengan 5. Okay, sorry ni tadi dibah kan? So warna biru lah. Now send up the next page. Dia kalau saya ingat dia macam N sama dengan 6 sama dengan 5. So saya rasa dia start daripada kosong. Mungkin dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ni dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, tak juga 1. Kan? Saya rasa macam ni kot. So, N sama dengan 6 maksud dia sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ni N sama dengan 6. Yang ni 0, 1, 2, 3, 4. Ni M sama dengan 5. Kan? Jadinya kalau kita selesaikan Poisson, kita punya solution dah diberi dekat titik sempadan. Kan? Pada boundary condition lah. Dia dah beri. So ni dah tahu. Ini dah tahu. So awak nak tahu yang tengah-tengah ni je. Kan daripada yang ni dengan yang ni. Kan? So maksudnya 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 2, 2, 2 sampailah 5, 4. So that's why awak dapat table yang macam tentu dalam nota tu kan. Dalam nota tu. Tapi tengok. Sekejap betul. Jadi kat sini kalau ibaratnya kan, kalau dalam 2 dimensi macam awak ada titik 2 ni, awak fixkan dia, awak nak tahu apa berlaku pada awak nak tahu penyelesaian kan kat sini. Sebab titik ujung awak nak tahu yang titik tengah-tengah ni. Tengah dia. Kan macam nilah. Titik tepi awak dah tahu, awak nak tahu yang titik tengah je. Yang buat dia dalam domain ni. Kan maksudnya internal points lah. Kan sebab boundary points awak dah tahu apa penyelesaiannya. Dia diberi kan daripada syarat sempadan kan, daripada boundary condition. Okay. Saya nak stop sharing. Boleh tak awak share balik awak punya tu? Narikma? Ya, doktor, ya. Nota ke coding, doktor? Coding dia. Coding dia di sini. Boleh tak awak scroll dekat bawah, scroll kat bawah, kat atas pergi kod awak tu,
Saya kena scroll ke atas kot. Atas sikit. Table ni ke? Bukan, kod. Coding. Kod awak tu kan. Sorry, bawah sikit. Slowly. Lagi. Oh, sini kot. Okey, kat sini kan. Okey, baris 150 sampai 158 tu awak faham tak? Okay. 150 ataupun 151 sampai 158. Yang tu saya kurang faham sikit doktor. Dia macam ni kan, domain awak macam dalam yang saya lukis tu, domain awak tu domain 2D. Betul? Kan domain 2D. Jadinya awak nak tahu yang 11, 21, 31 sampai 54 tu kan. Titik tu yang warna biru tadi kan saya buat tu kan. Awak nak tahu tu. Tapi susunan dia dalam bentuk matrix. Oh, faham. Kan susunan dia dalam bentuk matrix kan. 1, 2, 1, 3, 1 tu 1, 2, 2, 2 macam tu kan. Tetapi bila awak discretize, awak punya, kalau awak tengok dekat dalam buku itu sendiri kan, bila awak discretize, awak akan dapat dalam bentuk AX sama dengan B matrix awak. Betul. Kan AX sama dengan B, so awak nak cari X, vector X. Kan vector X ni apa? Vector X ni adalah point-point tu tadi. Jadinya point-point tersebut dia dalam bentuk matrix. Kan dalam bentuk, bila awak discretize itu dalam bentuk matrix kan 1, 1, 2, 1. Kan tapi awak nak jadikan dia vektor. Kan awak nak jadikan dia vektor supaya awak boleh selesaikan. Jadinya awak kena convert lah kan. Pelbagai cara lah kan. Tapi kalau awak tengok nota, boleh tak tunjukkan nota awak tu? Nota tu. Kan awak kena Atas. Atas dia ada tulis kan. Atas. Macam mana dia convert tu kan? Maksudnya awak punya unknown dalam bentuk matrix kan, tapi nak selesaikan dia kena guna vektor. Jadi awak kena convert dia. Saya ingat ada kot kat atas tadi. Macam ni kan? Sorry. Lagi. Macam ni kan? Awak dapat vektor. Kat atas tu. Ni kan, ni vektor yang P1 sampai P9 lah, ni contoh kan. Awak nak tahu P1 sampai P9, dia adalah matrix. So bila awak susun dia dengan cara yang di bawah sikit tu, awak akan dapat dalam bentuk AX sama dengan B. Kan? So awak nak cari X. Kan? So, kenapa kita guna AX sama dengan B? Sebab lagi senang macam tu. Kan? Cumanya macam mana kita nak convert kan daripada P1 sampai P9 ni kepada bentuk vektor. Kan? Jadinya keputusan bagi kita lah, kita nak macam mana. Mungkin P1 letak dia sebagai elemen pertama, P2 dalam ni elemen kedua, P3 elemen ketiga dalam vektor kita. Kemudian dah kita selesaikan, kita dah gunakan kod awak tadi. Boleh tengok tak kod tadi? Kan, iaitu baris 148. Kan, awak dah selesaikan guna linear algebra, iaitu awak gunakan inverse kepada A, iaitu letak awak darabkan dengan right hand side, dan darabkan dengan B, awak dapat X. Kan? Jadinya awak dah dapat penyelesaian awak tu, tapi penyelesaian awak tu dalam bentuk vektor lah. Itu vektor C. Sekarang ni awak nak convert balik daripada vektor C kepada gambar domain, gambar 2D tu. Kan? Jadi elemen pertama akan pergi pada P1, iaitu koordinatnya 11 ataupun 21. Elemen kedua dalam vektor C akan pergi pada koordinat 21. Elemen ketiga dalam vektor C akan pergi kepada koordinat 31. Mungkinlah macam tu. So itu semua dibuat oleh baris 151 sampai 158. Iaitu kalau awak tengok, saya ada baris satu, ni saya yang tulis lah. 153 tu kita gunakan modulo. Kan, maksudnya elemen bila bahagi macam nak cakap bila baki, contohnya 4 kurang daripada tu doktor, lepas tu looping. Bila kurang dia ada baki. Bila baki tu maksudnya dia akan pergi baris yang baru.
Dia keluar dari looping tu lah kira ni. Tak keluar dari looping pun. Maksudnya dia tak assign. Oh, okay. faham. Sekejap saya share juga saya punya ni. Boleh Narifma? Boleh. Okay. Saya pun ingat lupa benda tu. Macam ni, let's say awak ada vektor. Okay, katalah ni A1, A2, A3, A4 kan. Supaya nanti daripada sini awak jadikan dia Ax sama dengan B. Yang ni awak nak tahu apa. So awak selesaikan X sama dengan A negatif 1 atau sama dengan A darab dengan B. Ini yang baris yang tadi tu. Kan digunakan int A lepas tu dot B macam tu. Kan dapat penyelesaian ni S ni adalah vektor. Kan, contohnya ni, katalah ni lah X. Kan? Kemudian jawapan akhir awak nak dalam bentuk macam ni ke? Awak nak dapat dalam bentuk macam ni sebabnya supaya konsisten dengan syarat awal ataupun supaya konsisten lah bila awak nak plot ke senang. Awak tahu yang mana adalah yang mana kan, which is which kan. Dan jadinya awak kena ataupun kat sini macam mana saya nak cakap kita nak tambah sikit 5, 6. Let's say awak nak susun dalam bentuk 2 kali 3. Kan? So saya masukkan lah. Yang pertama, saya masukkan sini. Kan? Maksudnya yang satu. Yang kedua, saya masukkan sini. Pada yang ketiga ni, saya buat 3 mod 2. 3 mod 2 saya dapat baki 1. Betul tak? 3 bagi 2 adalah 2 baki 1. So 1. Maksudnya dia akan berada pada row yang kat sini. Saya letak dekat sini. Okey, jadinya tapi ada satu lagi command saya tak ingat, iaitu yang mod ni dia bagi tahu kita row mana yang kolom mana yang dia duduk. Contohnya 5 kan? A5 kalau kita rasa A5 kat sini. Kan, maksudnya dia punya kolom 1 kan. So sekarang ni 5 mod 2 kita dapat 5 bagi 2 adalah 2 baki 1. Betul lah dia punya kolom. Tapi macam mana kita nak dapat dia punya row? Kan, ni adalah row 1, ini adalah row 2, row 3. So itulah yang saya buat dalam kod saya tu. Kalau perasan ada mod tu. Mod tu untuk tentukan kolom kod saya rasa. Kenapa 2? 2 ni adalah bilangan kolom yang ada. Kalau bilangan kolom ada macam ni, ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? 5 kolom. Sebenarnya ada 7 tapi kita ambil yang internal points je. So ada 7. So bagi dengan 5. Okay? Maksudnya total kolom mesti kena tolak 2. Iaitu 2 tu datang daripada sempadan yang kita tak nak tahu. So kod yang kat situ. Tapi apa saya nak cerita bukan yang tu. Saya nak cerita saya stop sharing. Kalau awak boleh share tak awak punya kod sekali lagi? Boleh. Okay, so basically yang tu kan tadi 151 sampai 158 tu itu dia yang saya nak convert daripada vektor kepada matrix. Balik. Kemudian apa yang saya nak buat, apa yang saya fikir adalah 148 tu. Kan 148 tu sama juga macam kes adibah tadi, iaitu awak akan songsang awak nak selesaikan Ax sama dengan B, ataupun dalam kes ni awak tengok pada baris 145. Saya ada komen sikit. Saya yang komen kot. Kan awak nak selesaikan AC sama dengan B ataupun Ax sama dengan B, mana-mana lah kan. So X tu adalah C. Jadinya awak akan invert, awak akan dapatkan songsangan A, awak darabkan dengan B, so dapatlah C. Kan ni yang kita belajar dekat linear algebra dulu. Tetapi isu dia adalah kaedah ni dia kabur. Kita tak tahu sebenarnya metod apa yang dia guna.
Dia cuma kita cuma gunakan apa? Saya kata kita gunakan tools yang dah ada dalam Python, iaitu tools untuk songsangkan A. Linear algebra tu. Linear alg.inv. Maksudnya kita gunakan library daripada Python. Kan? Kita tak tahu. Satu lagi kita tak tahu dia guna kaedah apa. Kita tahu dia cari songsangan je. Satu lagi adalah satu lagi bila awak punya sekarang ni, kalau dalam masalah ni awak punya matrix ni baru berapa yang awak nak? 5 kali 4. Kan? Awak nak cari 5 kali 4 baru 20 titik. 20 titik linear.inv ni kan, library yang awak guna ni dia tak ada masalah. Tetapi awak akan perasan masalahnya bila matrix awak ataupun unknown awak ni dia besar. Contohnya 100 kali 100. Kan, contohnya n sama dengan 100, m sama dengan 100. Itu dia akan jadi sangat lambat. Padahal 100 kali 100 tak besar mana pun. Kan? Tapi dia jadi lambat. Sebab dia gunakan, saya tak tahu dia gunakan kaedah apa kan. Sebab dia cari songsangan. Jadinya isu dia macam saya cakap dengan Adibah tu, cari songsangan ni sebenarnya tak visible, tak sesuai. Kan, theoretically okey lah kita belajar kat tahun 1 kita belajar linear algebra, ke tahun 2 kan. Setakat matrik kita 2 kali 2, 3 kali 3. Cari songsangan. In fact nak cari songsangan matrik 4 kali 4 pun payah sebab kita kena gunakan matrik cofactor lah apa kan. Panjang pengiraan dia. That's why dia jadi slow. Jadi perlahan pengiraannya. Jadinya itu sebab kita guna kaedah yang dipanggil sebagai kaedah iterative method. Kaedah lelaran. Jadinya itu yang Adibah cuba buat sekarang ni. Kan gunakan kaedah Jacobi, gunakan kaedah Gauss-Seidel ataupun kaedah SOR kan. Kalau tambah lagi kalau macam Aisyah guna tambah lagi kan, dia guna kaedah steepest descent, kaedah conjugate gradient. Itu semua adalah contoh-contoh kaedah lelaran. Jadinya perancangan saya tak ingatlah. Asalnya saya nak awak guna kaedah-kaedah lelaran tu lah. SOR betul. Macam Adibah tadi ada 2, 3 kan. SOR, Jacobi dengan Gauss-Seidel. Jadinya saya ingat macam tu lah untuk awak. Awak rasa macam mana? Kalau dalam proposal awal tu kita target untuk buat kerja hasil result untuk SOR betul. SOR tapi itulah kalau dah buat SOR sepatutnya kena buat Jacobi dulu sebab Jacobi lagi senang. Theoretically lah. Jacobi sepatutnya mula bila Jacobi ni dia adalah kaedah paling asas sekali. Kan, kemudian baru dia pergi Jacobi dia pergi Gauss-Seidel Gauss-Seidel baru SOR. Macam Adibah tadi lah. Adiknya macam tu lah. Rasa boleh buat tak? Sempat ke? Sekarang ni minggu ke-8. Jadi maksudnya doktor yang selain 148 tu kita tukar buat jadi manual lah kira ni. Macam tu. Dia akan tambah lah kan? Macam Adibah tu punya tu. Okay, saya cuba buat. Dia akan ada kaedah lelaran. Awak try baca dulu. Adibah, ingat tak itu saya bagi kod tu ke awak buat sendiri ya? Yang mana? Yang kaedah lelaran ke? Kaedah lelaran saya buat sendiri. Yang tapi sama lebih kurang macam Aisyah lah kan? Saya dah tukar ikut saya punya. Okay. Tapi ada sikit macam Aisyah tu lah yang matrix elemen tu kan. Yang tu saya tak tukar lagi. Yang tu saya masih ambil yang guna Python punya yang bukan buat looping. Belum lagi. Okay. Jadinya saya ingat sekarang ni minggu 8 saya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kan. Ada lagi 7 minggu kan. Takkan dah siap dah kan. Kalau setakat guna Poisson dah siap dah. Just masuk je kan. Jadinya kena ada satu contribution lah. Iaitu gunakan kaedah lelaran sebagai contoh. Boleh tak? Boleh doktor. Boleh cuba. Okay. Jadinya kat sini nanti baris 148 ni dia akan tambah for loop. Dalam tu nanti berlaku pengiraan lah. Sebab apa for loop? Sebab dia kaedah lelaran ni dia namanya pun lelaran kan. Dia ada repetition. Awak akan start dengan satu initial guess.
dan dia akan iterate sampai solution tu dia converge kepada satu solution yang sebenar. Akan pasti. Okey, jadinya Doktor. Ya. Nanti kalau saya buat, lepas tu kalau ada kemungkinan dia punya result ni pun lain sikit lah kan berbanding dengan exactly linear algebra punya yang dekat Python. Dia akan lain sikit lah. So kita compare dari situ pun okey doktor. Macam mana? Untuk hasil. Tak, saya ingat macam, saya tak pasti dah dalam kes awak, macam Adibah kan, yalah, walaupun perancangan dah berubah kan, tapi perancangan asalnya dulu nak buat yang benda-benda lain kan. Cuma bila sekarang ni Adibah dia punya thesis dia gunakan persamaan yang orang dah guna, iaitu persamaan resapan. Tapi dia buat method yang orang tak guna lagi. Maksudnya Adibah ni method dia. Jadi dan compare. Jadinya kalau macam awak pun sebenarnya persamaan awak tu pun pelajar sebelum ni tak guna pun. Dia tak buat pun lagi kan. Hajar Hajar buat kan? Dia buat Laplace kan. So awak guna persamaan yang lain kan, iaitu Poisson, walaupun lebih kurang je sebenarnya, cuma tambah right hand side tu. Jadi tak semestinya awak bila awak selesaikan tu tak semestinya awak kena buat comparison. Awak kena bandingkan macam Adibah buat kan. Mungkin awak just buat satu je dan dia converge, dan dia maksudnya dia dapat lebih kurang sama dengan persamaan exact solution. So saya rasa tu dah okey lah. Faham. Tapi biasanya lah kalau awak nak buat SOR, mestilah saya rasa awak akan buat Jacobi dulu, sebab Jacobi dia punya asas dia. Okay doktor. Lagi satu, kalau lepas tu bacaan plot ni kita boleh bagi tahu juga kan doktor dalam hasil nanti. Macam mana plot? Yang graph ni. Tapi kat sini kan, itulah boleh tak saya tengok exact solution dia? Mana tu bawah tu kan, X, maksudnya X darab E kuasa I. X E J. Tapi dalam graph plot dia tu, surface plot dia yang saya ingat tu kan, dia macam nampak macam linear kan. Sebab dia dah tetapkan syarat, sebab dia dah tetapkan syarat awal, syarat sempadan. So itulah yang dapat kan, maksudnya yang tepi tu memang dah fix, yang tengah tu bentuk macam tu. Tapi saya tak pasti kalau ada bentuk yang lagi menarik kan, saya tak pasti. Itulah kalau tengok syarat, kalau tengok soalan-soalan yang lain lah, ni nampak macam linear je, tapi dia tak linear sebenarnya kan, sebab macam bentuk plane 3D macam tu kan. Dia macam plane, dia satah linear, satah lurus kan. Kan. Tapi kalau kita tengok solution dia X, E, Y kan. X, E, Y. Cuba tengok dekat internet ke kalau ada Poisson tapi yang plot solution dia lebih menarik, bukan setakat linear saja. Then awak cuba tengoklah persamaan tu, kemudian persamaan mesti sama kan. Persamaan dia lain sebab dia right hand side dia mesti lain. Kemudian syarat sempadan tu macam mana? Sebab dia main peranan juga. Kita tengok. Selain daripada yang Jacobi apa semua tu. Betul. Okay, terima kasih. Okay. Kemudian siapa lagi? Afiq? Okey dah? Hello doktor. Boleh. Doktor. Dengar. Doktor banyak masalah. Tak apa. Saya mau tanya pasal saya share screen kejap. Dah boleh nampak kan doktor? Belum lagi. Share screen. Dalam proses, sikit lagi kok. Okey dah. Okay.
Yang ini dokter, yang saya nak tanya tuh yang bagian line 29 nih dokter. Yang ini saya kurang paham lah dokter. Yang mana? Line 29. Sekejap ya, saya tengok. Yang yang ini dokter. Asyik. Ya, Afiq, saya cuba tengok sekejap. Tapi kalau saya yang apa? Menurut kepahaman saya ni jalan dokter, saya buang contoh kan macam dalam contoh ni dia ada 3 variable Y1, Y2, Y3 kan dalam contoh yang first ni. Ya, Afiq, jadi untuk saya berapa saat. Okey dokter, okey. Okey Afiq, sekejap saya tengah buka saya punya MATLAB. Saya nak buka kejap file yang saya bagi tu. Saya simpan, save, download. Okey Afiq, apa masalah dia? Ya dokter. Yang lain 29 tu dokter, saya kurang paham lah dokter, yang 5F, 5E, 2D. Oh, sebab ya, itu awak perlukan, sebab tu dekat command fprint F tu kan? Ya. Fprint F tu macam cout lah. Kalau belajar C++, fprint F tu adalah cout. Cout kan? Jadi tapi kat sini MATLAB ni dia boleh letak dia punya formatting dia terus kat situ. Pada nombor 29 tu. Sekejap ya, saya tengok. Kat sini contoh ni kan, awak ada persen 2D. Persen 2D tu 2, persen tu kena letak lah. Persen tu kena letak. 2 tu maksudnya 2 tempat. Width dia 2. 2 tempat. Macam kalau belajar C++ dulu, set W 2. Cuba awak buat 1. Awak tukar. Awak buat 1. Awak jangan takut, awak ubah je kod awak ni. Apa-apa yang awak buat tu awak run je. Tapi awak kena ada backup lah. Backup tu simpan tu, kemudian satu tu yang awak nak ubah kan. Bila ubah 1 dia ke tepi. Kan? 10 kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tu, kosong tu dia 1 berada bawah 9. Kan? Tapi kalau awak buat 2, dia ada 2 tempat. So 9 kosong yang akan berada di bawah 9, bukan 1. Sebab dia kan sampai 10 kan untuk kolom yang pertama kan, jadi dia tak align. Kalau buat 2 dia align. Kalau ubah balik kepada 2 dia align 1, 2, 3 sampai 10 kan, dia sebaris dia. Sebab kat sini bila dia tak sebaris, maka baris kolom yang seterusnya macam ni, dia align lah. Cuba tengok sampai bawah. Ya, faham betul. Kan? Jadinya saya bagi ruang yang cukup untuk nombor yang pertama supaya yang belakang tu pun dia align. Kemudian D tu dia saya tengok apa, integer kan? Terus saya. D tu maksudnya dia digit kot, saya rasa. Dia tak ada nombor perpuluhan. Dia begitu saya. Satu saja, bukan 1.0. Yang sebab nanti nombor D ni dokter ni lah awak gunakan untuk I. Sebab kan kalau awak tengok pada baris awak, kalau yang jadi dokter dia kalau yang nombor ni dokter, dia punya ni lah nombor tempat perpuluhan macam tu. D tu maksudnya integer. Dia tak ada tempat perpuluhan. D tu dapat daripada mana? D tu dapat daripada I. Kalau tengok belah kanan tu ada I. Ya. Maksudnya D tu untuk I. Kalau F ni
apa fraction. F ni untuk nombor perpuluhan. Oh, perpuluhan. Ya. Oh, Kan, jadi kalau kalau I, yang dokter? kedua dia ada peratus, yang kedua tu kan. Peratus tu memang kena letak sebab awak nak gantikan dengan nombor yang lain iaitu SI. Yang nombor kedua adalah SI. Kan? That's why kalau dalam kat sini wakilnya adalah peratus 0.1 F. Kan? 0.1 tu apa? 0.1 tu maksudnya akan ada satu titik perpuluhan. Oh, okey. F tu apa? F tu adalah nombor perpuluhan lah. Iaitu XI. Faham? Okay. Faham, doktor. Kalau ubah 0.2 kan, titik 2 F, maka dia akan jadi outputnya akan jadi 2 tempat perpuluhan. Maksudnya dalam table tu awak akan ada 0.00, 0.10, 0.20 pada lajur kedua tu. Tapi saya rasa tak perlu pun sampai 2, 1 pun dah cukup. Sebenarnya yang ketiga tu peratus 0.5F. Kan? Yang ketiga maksudnya 0.5F ni untuk Y1I. Kan? 5 tempat perpuluhan lah kan, doktor? Maksudnya 5 tempat perpuluhan. Okey. Kan, 1, 2, 3, 4, 5. That's why awak dapat 1.00089. 1.222, 8. Okay. Kemudian seterusnya 0.5E. 0.5E ni untuk Y2 kan? Betul ke? Ya. Sorry, untuk E1. E1. Untuk E1 iaitu error kan? Error 1. Ya. Kan? So 0.5 maksudnya ada 5 tempat perpuluhan. Kemudian E tu apa? E tu adalah dalam bentuk eksponen. Oh, eksponen. Kan? So dapat 0.4. Maksudnya E ni pun untuk eksponen dan juga untuk nombor perpuluhan. Kalau nombor perpuluhan biasa guna F, kalau nombor perpuluhan yang ada eksponen guna E. Oh, iya. Faham, doktor. Okay. So yang lain pun sama juga. Lepas tu saya ada buat juga, doktor, coding-coding lain. Contoh, doktor, macam saya kan nak compare solution untuk yang kita dapat menggunakan ADM dengan exact kan. Jadi kalau contoh macam soalan yang ni, doktor, saya sepatutnya dia penyelesaian ADM tu dia akan macam panjang kan, doktor, dia macam iteration sampai macam doktor cakap tadi sampai menumpu satu nilai kan, doktor. Okay. Tapi saya ambil yang beberapa aja, doktor, macam dia, doktor. So comparison ni kira valid ke, doktor? Sepatutnya okey je. Sebab awak ambil sampai contohnya kat sini baris nombor 8 tu awak ambil apa? 1, 2, 3, 4 untuk X kan. Baris nombor 9 awak ambil 1, 2 sampai kuasa 3. Maksudnya kalau kuasa 3 saya rasa dah agak tepat dah lah kan saya rasa. Mungkin tak tepat sangat tapi sepatutnya lebih kurang. Kalau saya buat dia punya ni, doktor, plot dia macam pelik je. Okay. Paksi X apa Paksi X? Paksi X. T. Ya, T. Saya tukar pergi T. Lepas tu T tu saya ambil 1 hingga 9 lah, doktor. Yang ni betul lah kan, doktor? 1 hingga 9. Ke tak boleh, doktor? Kena macam yang sebelah 0.1. Sekejap. Ni persamaan apa? Yang ni, doktor, yang soalan-soalan yang saya dah buat sebelum ni, just cuma saya masukkanlah dalam coding. Boleh tak awak tunjukkan soalan tu? Sebab takut 0 sampai 9 tu besar sangat. Kan, soalnya dia ada bagi tahu kan. Dia tak arifkan untuk ni, doktor, saya tak ambil dalam artikel, doktor, yang ni. Saya just buat.
Awak buat. Ah, Yang ni Tengok atas dulu. yang soalan-soalan yang ni doktor, yang saya ambil dari internet, lepas tu saya yang sistem ODE yang saya ambil dari internet, lepas tu buat ni lah, selesaikan guna tangan menggunakan EDM. Macam tu ya doktor. Oh, jadi doktor yang mana doktor? Yang PDF tu. PDF besar sangat nih. Okey. Sikit sini. Kita bagi syarat awal lah. Ini dia punya exact. Exact. Lepas tu yang inilah dia punya apa? Penyelesaian EDM yang dalam bentuk series solution. Saya punya pertanyaan dokter yang next bersangkut juga lah dengan macam ni. Soalan tu dokter, untuk yang saya akan buat coding ni nanti, soalan tu saya perlu ambil dari artikel ke macam yang dokter bagi contoh tu, atau saya just ambil soalan-soalan yang saya dah buat dari internet? Kalau daripada internet, kena letak pautan dia lah kan, kena cite dah, link dia. Oh, sebab saya ada, iyalah ni, saya ambil dari internet kan, daripada website dengan YouTube lah, kebanyakan dokter yang diselesaikan guna cara lain, lepas tu saya selesaikan guna EDM. Kalau dokter sarankan yang macam mana dokter, yang saya ambil dari artikel kan macam contoh ni, yang contoh dokter buat ni, atau macam mana? Boleh yang artikel ke, buku ke, tapi website pun boleh. Kalau website kita boleh letak dalam rujukan kan, senarai dia, tapi kena ikut format rujukan untuk website lah kan. Kalau website kena dia punya link tu kena ambil. Kalau macam YouTube doktor? Tak tahu, saya letak je lah link YouTube saya rasa. Tapi doktor sarankan ambil daripada artikel lah doktor, macam tu doktor? Saya cadangkan artikel atau website lah, ataupun buku yang bertulis lah, yang bertulis. Nanti saya cari lagi lah macam tu doktor. Tapi yang semua yang saya buat ni, yang ni lah daripada YouTube dengan website yang diselesaikan guna cara lain, lepas tu saya selesaikan guna EDM. Cuba awak, cuba awak ni kan, awak buat X daripada 0 sampai 0.1 sampai 1, boleh tak? 0, situ buat 0. Berapa 0.01. 0.01. So dia punya selang tu kan. Betul ke doktor? Okey, cuba run. Tengok dia punya apa. Dia macam lebih kurang kan? Ya. Cuba sampai 2. Rather than 1, awak buat 2. Sampai 2. Dia start sudah terpisah yang. Tapi dekat ni, dekat awak punya X, pasti X 0 sampai 1 je. Kenapa 0 sampai 1? Pasti X awak. Pasti X. Tengok tak? Yang ni. Bukan sampai 2 ke sepatutnya? Iya, kenapa? Kau tengok bawah, pergi kat kod awak. Pergi bawah. Lagi. Tu paling tu. Yang di paling bawah doktor. Cuba run sekali lagi. Kau kena tutup window tu dulu. Dah boleh doktor sampai 2. So macam ni awak tengok kan kat sini kan. Makin lama dia makin tak tepat. Sebabnya awak cuma tahu syarat awal sahaja. Kan? Awak tahu syarat awal pada T sama 0. Macam mana awak nak estimate sampai T sama dengan 2? Mestilah dia akan ada error. Makin lama makin banyak error. Kan? Sebab awak cuma tahu apa yang berlaku pada awal tu. Okay? So begitulah.
sepatutnya kalau masalah-masalah yang awak dapat tu selalunya dia akan bagi tahu T tu sampai berapa kan, ataupun kalau dia guna XX lah kan. Kalau tak bagi tahu awak tak boleh guna besar sangat lah, guna sampai 1 ke sampai 2. Sebab ni kan saya ambil yang soalan independent Cak, jadi dia tak ada kasih tahu macam yang doktor yang artikel tu dia memang dah bagi tahu kan doktor. Kalau awak tambah bilangan sebutan dalam Edomian tu mungkin lagi tepat. Kan sampai T kuasa 3 kan. Awak boleh tambah sampai T kuasa 5 ke, saya pun tak pasti. Awak bandingkan lah. Boleh je awak nak jadikan, faham ke? Faham doktor. Jadi boleh lah doktor saya nak masukkan dalam artikel doktor yang soalan-soalan ni. Boleh masukkan, atau awak cakap lah kalau awak ambil sampai T kuasa 3 awak dapat begini. Kalau awak ambil sampai T kuasa 5 ataupun sebutan ke-5 kan, sebab penyelesaian dia berbeza kan setiap kali kan. Kalau saya ambil kesamaan sampai ke-5, sebutannya mungkin lagi tepat. Tunjukkanlah plot dia macam mana. Kan? Boleh je nak masukkan nanti Sarawak. Tak ada sekatan pun. Okey doktor. Okey, selesai. Jadi doktor nanti dalam tesis tu, kalau saya nak tulis, yang poin dalam tesis saya tu saya bandingkan kan doktor, error ADM dengan apa? Exact solution. Tengok error tu kan. Itulah yang dalam table bawah tu. Dan juga plot ni. Tapi plot ni untuk apa ni? Ni untuk X Plot ya untuk X doktor. Sorry, ya, untuk X. X1 macam mana? Untuk Y. Awak boleh plot yang Y pula kan? Y. Betul ke? Yang ni untuk Y1. Sebab dia so awak boleh buat 2 plot. Kan, figure 1 atau ada figure 2 kan, untuk tu. Okey. Okey doktor. Awak boleh tambahkan kalau dalam MATLAB ni Octave kan. Octave ni sama dengan MATLAB lah. Awak boleh saya ada kan? MATLAB juga doktor. Saya baru minta dengan kawan tapi macam berat sikit lah nak buka. Itulah dia berat sikit. So kalau tak ada keperluan guna Octave pun dah okey dah. Guna Octave lah. Ya. Especially kalau laptop yang berat lah kan. So kalau awak tengok dekat, awak kena tambah legend. Ya. Tahu legend? Tahu tak? Tambah pergi dekat apa ujung tu, baris 27, awak pergi tekan enter. tak tahu. Tekan enter. Baris 27. Boleh tak tekan enter? Sekejap Sudah. Sekejap ya. Apa saya nak buat tadi? Bagi saya beberapa saat. Ya doktor. Ya doktor. Ini penyelesaian tepat ni. Awak ambil, saya ada type dekat meeting chat tu. Boleh tak awak tengok kat meeting chat tu, awak copy je, letak kat baris nombor 20. Copy je, letak kat baris nombor baris terakhir. Boleh copy sekejap. Copy. Boleh kan ni? Yes. Okey. Kemudian awak run. Doktor, tulis inilah Y1 dengan Y exact. Betul Y1 Y exact betul. Y1 tu maksudnya Y1 daripada ADM lah. Okey. Cuba awak run. Ya. Benar ni. Dia tak keluar legend pula. Apa? Patutnya dia keluar. Iya, kenapa dia tak keluar ni? Tapi tak apa. Nanti awak tengok balik kenapa dia tak keluar. Tapi macam itulah command dia. Nanti saya cuba lah. Tapi nanti akan keluar indikator. Indikator. Yang warna biru apa, yang warna merah apa. Macam tu. Okay. Selain tu katalah awak nak uploadkan Y1, betul awak nak uploadkan Y2, awak boleh buat subplot. Maksudnya bila awak run tu,
dia akan keluar window macam tadi, tapi dia ada 2 plot, kiri dan kanan ke atas dan bawah. Awak boleh buat Google je. Oh Kalau perlu saya lah. try Google lah. Awak nak tunjukkan Y1, kemudian awak nak bandingkan lah Y1 yang exact dengan Y1 yang ADM. Kemudian Y2 pun awak nak bandingkan juga Y2 ADM dengan Y2 exact. Ya. Okay. Ya, doktor. Kemudian awak boleh save plot tu. Ya doktor, saya boleh ni lah yang saya dapat ni doktor, saya boleh ni lah masukkan dalam artikel. Tapi perlu ke doktor nak bagi tahu ambil dari mana soalan ni? Perlu. Sebab ada markah tu. Orang tak tahu kan. Oh ya. Satu lagi label label. Pak C X apa, Pak C Y apa, kena label. Tu awak tengok dekat internet pun boleh. Okey. Ada apa lagi? Setakat ni tu doktor, nanti kalau ada apa-apa saya email lah doktor, boleh kan doktor? Boleh. Kira selesai lah isu ni? Selesai lah doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Nanti saya tanya. Okey, apa-apa email. Sekali Aisyah? Saya. Okey, kejap Share. Okey. Kau nampak kan doktor? Okey. Kan yang hari tu kan kita punya slow conversion conjugate gradient tu kan doktor? Saya dah tahu dah mana salah dekat saya patutnya dia tambah tapi saya buat tolak. Lepas tu dah dapat dah doktor. Okeylah. Okay. Tapi cuma dekat matrix T3 times 3 kot dia macam dia dapat tapi dia cuma lambat lah. Slow jugalah. Tapi tak slow macam hari tu lah. Tak slow itu macam yang ni kat apa N ke-9 dia dah dapat dah dia punya exact solution dia. Kaedah lain better lagi lah. Kaedah untuk 3 times drainage lah. Yang kaedah SOR rasanya paling salah, Gauss-Seidel. Gauss-Seidel paling cepat. Ke-6 betul ke? Ke-6 Ke-6. Yang untuk 2 times 2 dengan 4 times 4 conjugate gradient paling cepat. Okay. Itulah tapi apa nak cakap condition number tu. Aku tengok tak benda tu? Saya tengok. Saya dah kejap mana saya buat. Yang ni kan saya try keluarkan dia punya condition. Dia 2. Tapi dia still macam tak adalah selambat hari tu sebab condition number dia kalau kurang daripada 1 baru dia well condition kan doktor? Kalau lebih daripada 1 dia ill condition tapi dia still dapat lah. Still dapat je lah sebab 2 pun sebenarnya tak besar mana pun. Betul. Yang 1 tak silap saya 1 pula. 2 kali 2 So basically semua tu ill condition lah lebih besar daripada 1 dia ada yang lagi 1 kejap saya alamak. So yang lain pun sama bila buat coding tu kena check coding, kalau tidak dia akan cost masa awak lama. Mungkin seminggu saya dah macam nak give up dah. Cek balik lah salah dekat situ je rupanya. Tambah jadi tolak. Itulah. Semualah untuk semua. Lepas tu kejap saya try keluarkan dia punya berapa. Ni 4 tapi dia cepat. Yang kedua dia dah terus ni dapat. So basically awak pakai awak gunakan initial guess tu awak guna berapa Kosong. Semua start daripada kosong semua start daripada kosong. Okay. Lepas tu ni plot saya
Saya buat ralat inilah relatif dengan ni. Sekejap, plot ni awak buat macam ni? Dia sebab ni different method kan? Different method awak plot. Awak buat macam mana? Saya buat macam ni. Sebab saya letak dekat Excel dulu. Sekejap. Okay. And then saya just call balik dia punya ni. Macam ni. Relatif masa. So macam mana awak so awak copy paste je lah kan? Okay. Ini sekejap, ni ralat relatif untuk apa ni? Ni awak fixkan apa? Ralat relatif saya buat ni doktor, formula dia. Saya dapatkan dia punya norm untuk absolute error bahagi dengan dia punya X note ni. Yang X yang kita sebelum macam mana? Okay, tak apa. Saya faham. Okay, pada masa sebelumnya. Okay. Tengok kod yang tadi tu, yang guna panda tu. Guna panda. Panda, so read CSV. Kemudian awak plot. Okay, dia gunakan nama variable tu ialah nama pada header table awak tu kan? Betul lah tu. Memang macam tu pun. Okay. Okay, that's good. So sekarang ni apa awak nak buat lagi? Itulah saya nak start buat penulisan sebenarnya. Tapi sebab minggu lepas kakak saya kahwin, jadi memang busy sangat minggu lepas. Minggu lepas pun cuti kan? Itulah timing pula. So saya nak start buat penulisan lah. Setakat ni coding macam alhamdulillah dah settle lah saya rasa. Kalau ada saya nak tambah-tambah lagi, macam sikit-sikit lagi tinggal. So basically awak ada berapa example? Berapa matrix? 2x2, 3x3, 4x4 macam tu kan? 2x2, 3x3, 4x4. Tapi setiap satu tu ada 5 method. So 5x3, 15 lah. 15 matrix. Tapi yang just sama je kan. Saya tak tahu nak tambah apa lagi. Macam dah okey je. So itulah setakat ni. Okey ke doktor? Doktor macam ada rasa nak tambah-tambah lagi ke? Tak apa kot, saya rasa yang saya tahulah yang matrix 3x3 matrix tu kenapa dia underperform. Dia antara, saya rasa yang ketiga lah. Yang ketiga. Sebab Jacobi last kali, yang first Gauss Seidel, S or R, and then baru conjugate gradient. Boleh tak saya tengok dia punya matrix sekejap? Matrix dia macam mana? Ni. Ni so, ke? 4, 91, 92, 61, 7. Dia punya tu tadi apa dia punya condition number dia? Condition number 5 sekejap. Dekat sini senang kan guna Python. 2.61. Tapi rendah juga. Mungkin ke doktor nak saya cari contoh lain. Nak nampakkan lagi conjugate gradient tu first. Boleh. So kita tengok contoh yang lain kan. Tapi ini nombor 1 lah sepatutnya. Okay. Lepas kita compare, kita kena tahu sebab dia kenapa dia dia tak perform. Dia underperform. Okay. Yang saya tahu itulah isu condition number je lah kan. Saya post kat waktu. Yang lain saya tak pasti. Tengok lah yang contoh yang lain. Okay. Sambil-sambil tulis tu kan? Sambil-sambil tu. Okay. Alright. Okay. Okay. So dah 1:17. Okay, terima kasih Aisyah. Okay, terima kasih doktor. Mana? Okay, so saya tahu saya ada ingatkan tapi yang kod awak ni semua ni nanti tolong letak dalam, kalau ada kod, ada data, tolong letakkan dalam satu file lah. Atau awak zipkan file tu, awak hantar kepada saya nanti bila dah habis. Dia dah selesai nanti ya. Macam itulah saya akan gunakan untuk pelajar
seterusnya macam mana yang ada yang saya bagi pada awak semua tu lebih kurang macam itulah. Okay, so awak pun dapat pahala lah sebab membantu pelajar. Okay, selain memang kalau syarat dia pun macam tu, bila awak buat penyidikan bahawa penyedia dia macam dia adalah macam hak universiti sebenarnya. Macam saya sendiri pun bila saya buat kajian saya dapat grant, sebenarnya bukan hak saya lah. Kalau universiti minta saya kena bagi lah. Kalau yang mana yang saya gunakan grant universiti, especially yang tu lah. Jadi memang kena bagilah. Okay, boleh semua kompal semua kalau ada data ke. Boleh ada. Okay, selain daripada hantar tesis, kena hantar juga kod tersebut. Okay. Tu. Kemudian penulisan sekarang minggu ke-7, hari minggu ke-8. Siapa yang tulis boleh hantar kat saya kot. Tak perlu siap semua. Hantar je mana yang boleh. Nanti saya cuba baca lah kan. Okay. Saya cuba. Okay. Sebab kalau tunggu hujung-hujung nanti takut tak sempat nanti. Cuba hantar dulu. Okay kot saya. Ada apa-apa lagi ke? Doktor. Ya. Submission kita orang bila agak-agak doktor? Untuk semua. Submission saya ingat minggu ke-14. Nanti saya bincang balik dengan Dr. Eddie. Nanti ada presentation juga kan doktor? Presentation. Saya study week 2 minggu kan, betul ke? Betul. Lamanya? Study week 2 minggu doktor. Kali ni. Saya 2 minggu. Saya pun first time saya rasa 2 minggu. Saya tanya Dr. Eddie boleh ke tak kalau pelajar, kalau awak semua present dalam study week, sebab macam masa proposal lah itu awak semua present masa study week kan. Tapi kemudian dia syarat diminta selesaikan sebelum study week. Maksudnya kalau present minggu ke-14, minggu ke-13 dah kena submit, macam tak logik lah pula kan. Saya pun tak nak pressure. Jadi saya confirmkan balik dengan Dr. Eddie, boleh tak study week pun 2 minggu kan, boleh tak present masa 2 minggu, masa dalam tempoh 2 minggu tu, so that tarikh akhir menghantar minggu ke-14. Saya confirmkan balik. Doktor, kalau kan kita bagi soft copy kan? So macam tak payah print lah untuk, tapi kalau macam untuk kita sendiri boleh je kan print? Ke? Yang buku tu. Print je tapi untuk awak kan. Saya tak ingat lah sama ada macam kami dulu, bukan kami, maksud pelajar-pelajar sebelum ni kan, diorang kena hantar dua-dua. Kemudian dia kena hard binding. Yang tepi kan? tu kan. Tak ada saya rasa. Itulah. Kan? Tapi nak buat boleh je. Nak buat, yalah. Kenapa tak ada? Sebab online ke? Sebab online lah kot. Sesi lepas macam mana doktor? Tesis sesi lepas. Saya tak tahu sebab bukan saya yang handle. Tapi saya rasa macam tak ada je. Sebab pelajar yang saya supervise tak ada suruh, tak ada cakap apa-apa dengan saya. Maksudnya bila awak hantar, dah nilai apa semua, tu awak boleh hantar print kan, print hard bind tu. Kena hantar, maksudnya saya kena buat dua saya rasa. Satu simpanan awak, satu simpanan untuk FST kan. FST. Tapi bagus tak ada, kalau tak ada bagus juga jimat duit. Sebab apa itu macam puluh-puluh juga saya rasa. Tapi kalau nak buat sendiri boleh je untuk ni kan. Apa? Kenangan. Kenangan. Okay, so tak apa, nanti saya confirmkan balik sebab mereka baru naik pada cuti, jadinya nak kena panahin je balik. Lambat sikit. Doktor. Okay, so saya rasa semua okey. InsyaAllah kot dalam minggu ke-8 dah. Okey lah kot saya rasa. Nampak cahaya kan, nampak cahaya di Nur dah je. Okay. So itulah, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Apa-apa masalah bagi tahu saya lah, saya cuba bantu mana yang boleh lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.